Sementara itu, saya ingin bawakan topik ini pula di mana semalam Sultan Selangor Duli Yang Mahmulia Sultan Sharafuddin Idris Shah bertitah agar perbicaraan kes rasuah disegerakan dan tidak dilayani ataupun tidak melayan penangguhan kes tanpa alasan yang kukuh. Untuk mengulas mengenai perkara berkenaan bersama dengan kami pada ketika ini ialah Presiden Transparency International Malaysia, Dr. Muhammad Mohan. Assalamualaikum, selamat petang Doktor. Doktor, apa Waalaikumsalam. pandangan Doktor mengenai titah Sultan Selangor semalam yang menyeru supaya perbicaraan kes rasuah disegerakan dan tidak melayani penangguhan kes tanpa alasan yang kukuh? Dalam situasi semasa, bagaimana kita memahami titah ini? Terima kasih. Semalam Baginda Sultan memberi kenyataan bahawa beliau tidak ingin melihat kes-kes ini dilambatkan, dan ini satu yang baik sebab dari apa yang kita dapat tahu dari SPRM, kes-kes rasuah ini banyak di kalangan pegawai kerajaan di Selangor. Jadi kalau dipercepatkan ini amat bagus sebab dari perspektif Transparency International tiap-tiap tahun kita ada keluarkan kajian iaitu Corruption Perception Index, dan didapati pada tahun 2020 kita pencapaian Malaysia ini mula merosot. Sebab CPI ini dia mengukur rasuah di dalam sektor awam. Jadi bila ada banyak kes-kes rasuah dalam bahagian sektor awam, keputusan akan merosot. Jadi tindakan Baginda untuk memberi kenyataan ini dan meminta SPRM supaya buat siasatan dengan telus dan cepatkan, ini sesuatu yang kita amat gembira mendengar semalam. Doktor, apa yang mengekang dan juga menyebabkan beberapa kes ataupun kes-kes yang berkaitan dengan rasuah ini berjalan sedikit lambat dan juga banyak penangguhan dilakukan dari masa ke masa? Kita menyebut mengenai pegawai-pegawai kerajaan, tapi dalam masa yang sama juga kalau dalam beberapa kes berprofil tinggi juga ianya ditangguhkan beberapa kali. Mungkin kita fahami cabaran pendakwaan dan juga pembelaan dan sebagainya, Doktor. Okey, kita kena faham tugas SPRM ialah bahagian membuat penyiasatan, dan kertas penyiasatan akan disampaikan pada Penguam Negara atau AG, di mana mereka akan kaji dan buat keputusan sama ada nak mendakwa seseorang, sama ada pegawai kerajaan ataupun mana-mana pihak ataupun orang berprofil tinggi. Tetapi bila dia ke mahkamah, proses dia kita nampak seperti dalam kes SRC dan juga 1MDB, mereka dibawa ke mahkamah dan di-charge pada tahun 2018, dan hari ini kita dah sampai ke 2021. Dan kes 1MDB masih di Mahkamah Tinggi, belum dapat keputusan lagi. Dan macam kes SRC, walaupun individu tertentu dijatuhkan hukuman, tapi sistem perundangan kita di mana mereka boleh merayu ke Mahkamah Rayuan, dan seterusnya kalau mereka tewas di sana, mereka boleh merayu ke Mahkamah Persekutuan. Jadi proses ini yang ambil masa, dan juga kita ada dalam masa proceeding berlaku, kita juga dilanda oleh kes COVID dan sebagainya, dan banyak penangguhan berlaku. Jadi kita harap dengan proceeding melalui secara maya, perkara ini dapat diselesaikan dan keputusan dapat disegerakan di pihak mahkamah. Jadi itu satu proses yang kita ada sekarang, dan itu kita terpaksa hadapi. Doktor, dalam keputusan Perdana Menteri baru-baru ini juga beliau mendakwa bahawa ada pihak-pihak tertentu yang tidak senang dengan ketegasan beliau untuk tidak mencampuri urusan perbicaraan kes-kes tertentu di mahkamah. Tapi dalam aspek yang lain juga kita melihat bagaimana kita melihat ketelusan Badan Eksekutif tidak mencampuri hal-hal yang berkaitan dengan perundangan dalam aspek ini. Secara kerangka besarnya, bagaimana kita melihat bahawa ketelusan dan juga perjalanan kes itu dapat dijalankan secara telus dan itu memberikan persepsi yang baik di kalangan masyarakat juga dalam masa yang sama? Ya, dan kenyataan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri semalam, memang kita terkejut. Ada pihak-pihak tertentu yang mendesak, memberi tekanan untuk kepada Perdana Menteri untuk campur tangan dalam kes-kes ini. Dan kami memang memuji tindakan Amat Berhormat Perdana Menteri supaya tidak campur tangan dalam kes-kes ini.
Sebab di negara kita ini institusi kehakiman ni rakyat menghormati, dan bukan saja rakyat, oleh juga pelabur-pelabur asing yang banyak mereka melabur di sini dan mereka ada syarikat di sini, dan sekiranya ada apa-apa dispute komersial dan sebagainya, tempat yang akan diadil atau dibawa ke mahkamah ialah tempat untuk mendapat keputusan yang terbaik, yang adil. Jadi kalau kepercayaan itu hilang di kalangan rakyat atau pelabur asing, ini akan menjadi satu perkara yang serius. Jadi dalam kes kenyataan oleh Amat Berhormat Perdana Menteri semalam, kami bercadang untuk Yang Amat Berhormat sama ada menamakan siapa individu yang memberi tekanan sebegini atau membuat laporan polis supaya pihak polis boleh menyiasat dan mengambil tindakan. Sebab perkara ini tak harus berlaku. Di dalam negara yang berdemokrasi seperti Malaysia, institusi kehakiman itu satu institusi yang dihormati dan dipercayai oleh rakyat dan juga pelabur asing. Jadi ini satu perkara yang kita dengar semalam itu amat serius. Terima kasih Presiden Transparency International Malaysia Dr. Mohamed Mohan kerana sudi bersama kami pada petang ini.